السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita sekali lagi bersama-sama pada pagi ini. Dan insya-Allah sambungan kita pada risalah kisah-kisah tidak sahih di meja penceramah. Hari ini insya-Allah perbahasan kita kisah yang ketiga, iaitu berkenaan dengan kisah pertarungan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu orang lelaki yang dikenali dengan nama Rukanah bin Abdi Yazid. Cerita yang masyhur dihikayatkan dan disampaikan oleh sebahagian orang, yang mana cerita ni kalau kita tengok secara ringkasnya, secara orang kata apa, selayang pandangnya, ialah bagaimana Rasulullah telah berjaya mengalahkan satu orang lelaki daripada kalangan musyrikin Mekah. Nama dia Rukanah bin Yazid ataupun bin Abdi Yazid. Sebahagian riwayat Yazid bin Rukanah. Sama ada Rukanah bin Abdi Yazid ataupun Rukanah bin Yazid ataupun Yazid bin Rukanah. Kalau kita tengok dengan nama yang dah pelbagai itu pun, ia pun sudah memberi gambaran awal. Cerita ni mesti ada sesuatu pada riwayat dia. Secara pendahuluannya, siapakah lelaki yang dinamakan dengan Rukanah bin Abdi Yazid ni? Dia ialah satu orang jaguh yang pandai bergusti di Mekah pada waktu itu. Maknanya dia orang yang pandai bertarung lah. Kekuatan beliau digambarkan dalam riwayat ialah menyamai 10 orang. Bahkan lebih lagi. Bahkan disebutkan dalam riwayat ni, dia kata sekiranya dia duduk atas pelepah tamar dan orang nak tarik dia supaya bergerak, memerlukan kekuatan lebih pada 10 orang. Beliau dikatakan bertarung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu pertarungan, yang mana dalam pertarungan tu dia buat pertaruhan dengan Nabi. Sekiranya dia kalah, maka dia akan masuk Islam. Dan orang kata apa, penyudahnya Nabi menang, dia kalah. Itu cerita yang secara umum lah kita tahunya. Bahkan ada cerita yang lebih thriller lagi, nampak lebih lebih hebat lagi lah. Bila mana Rasulullah SAW berjaya kalahkan Rukanah ni, jatuhkan Rukanah ni, Rasulullah tunjuk pada Rukanah ni, bahkan aku ada benda yang lebih hebat daripada boleh kalahkan kamu, iaitu aku boleh gerakkan pokok tu datang dekat dengan aku. Ada satu pokok, Nabi suruh dia datang dekat dengan Nabi, maka pokok tu datang dekat dan dia pergi ke tempat asal dia balik. Itu ialah cerita yang berlega dalam masyarakat. Bila mana Rasulullah SAW dia nak berdakwah, antara dakwah dia juga ialah dia turun ke medan bergusti dengan orang yang nak dengar dakwah dia. Itu secara umum. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis Hafizahullah Ta'ala dalam pendahuluan. Dia kata, beliau dikatakan bertarung dengan Rasulullah dalam satu pertaruhan. Sekiranya beliau kalah dalam pertarungan itu, beliau akan memeluk Islam. Ternyata Rasulullah terlalu hebat untuk dibandingkan dengan beliau. Satu maklumat mengatakan beliau memeluk Islam. Namun menurut maklumat yang lain, beliau tidak memeluk Islam.
Ada riwayat kata lepas dia kalah tu dia masuk Islam. Ada riwayat kata dia tak masuk Islam sampai kesudah pun. Bahkan dia tuduh pula Nabi sebagai tukang sihir. Okay. Itu antara benda yang riwayat yang masyhur lah. Okay. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani melaporkan bahawasanya dia telah memeluk Islam pada hari pembukaan kota Mekah, iaitu pada tahun yang ke-8 Hijrah dalam bulan Ramadan. Maknanya bila mana berlaku pembukaan kota Mekah, Rukanah ni antara orang yang masuk Islam. Okay. Namun para ulama tidak bersepakat adakah benar ini Rukanah yang bertarung dengan Rasulullah, iaitu yang bergusti dengan Nabi, ataupun Rukanah orang lain. Sebab boleh jadi nama Rukanah ni bukan seorang, boleh jadi orang lain pun ada nama yang sama. Beberapa tokoh ulama, antaranya ialah Hasan Al-Banna, pendiri ataupun pemula kepada gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir ni, dia antara orang yang suka bawa cerita ni bila mana dia berdakwah. Dia orang yang suka bawa. Walaupun dia tokoh, tapi kita pun tahu bahawasanya Hasan Al-Banna ni, dia dari segi profession dia seorang guru bahasa Arab di Mesir. Okay. Dan apa idea yang dia bawa tu, orang kata apa, idea nak mengubah keadaan latar masyarakat di Mesir pada waktu tu selepas jatuhnya Turki Uthmaniyah pada 1924 tu. Jadi dia ada idea Islam. Okay. Tapi dari segi ilmu Islam yang dia ada tu, okay, dia taklah cukup untuk dia buat kerja yang besar, sehingga dia dibantu oleh tokoh-tokoh yang lain, antaranya ialah Said Sabiq, sehingga menyebabkan keluarnya kitab fiqh sunnah tu sendiri yang dibaca dan yang dijadikan silibus kuliah tu. Okay. Tapi secara umumnya kita tengok dia antara orang yang suka bawa cerita ni. Sebab tu kau tengok Hasan Al-Banna ni, dan dia antara orang yang boleh menerima teguran lah. Okay. Dalam cerita Hasan Al-Banna ni, antara benda yang terkenal selain pada cerita kata dia ni suka berdakwah ni, dia ada himpunkan zikir-zikir yang dinamakan dengan Ma'thurat. Ini antara benda yang dalam masyarakat Melayu kita ni terkenal. Ma'thurat ni dia baca. Ma'thurat ni antara bacaan-bacaan zikir sebelum orang kenal Hisnul Muslim ni, sebelum orang tahu Hisnul Muslim apa semua ni, orang duk kenal Ma'thurat dulu. Ma'thurat tu ada dua jenis. Ada wazifah kubra dengan wazifah sughra. Okay. Dibacalah di sekolah-sekolah sebahagian dululah. Okay. Persoalannya, zikir-zikir dalam Ma'thurat ni, adakah ianya datang daripada hadis-hadis yang sahih? Dia bercampur dalam tu. Dia ada banyak jugalah yang sahihnya. Okay. Dan ada juga yang diragui. Okay. Cuma secara umumnya zikir Ma'thurat itu ialah zikir yang merupakan satu amalan kepada satu kumpulan tarikat di Mesir. Sebab memang acuan Hasan Al-Banna ni ialah acuan dia datang daripada tarbiyah kumpulan sufi dulu dan tarikat tu sendiri. Okay. Tapi walau macam mana pun, kata apa, dalam zikir Ma'thurat tu sebahagian besarnya datang daripada hadis yang sahih. Maknanya kalau orang tu dia beramal, dia tak pindah ke buku lain, dia duk amal yang dalam tu saja, secara umumnya dia ambil banyak juga lah yang sahih. Tapi secara lebih eloknya lagi dia kena ambil pengetahuan juga lah tentang bab tu. Okay. Dalam pendahuluan yang diletakkan oleh penulis ni, dia kata mereka ingin menggambarkan kekuatan dan kehebatan Nabi Muhammad. Kisah ini masyhur sehingga diperkatakan dalam kitab-kitab sirah. Malah Ibnu Kathir sendiri telah meletakkan dalam kitab sejarah dia yang bertajuk Al-Bidayah wan Nihayah. Maknanya Ibnu Kathir pun bawa riwayat ni. Walaupun begitu, masih terdapat ramai para ulama yang mempertikaikan maklumat ini dengan alasan-alasan tersendiri. Dan kalau kita tengok, satu kajian hendaklah dilakukan, bukan bertujuan untuk merendahkan dakwah Nabi, sebaliknya ingin mencari kebenaran. Adakah betul cerita tu? Okay. Jadi sebelum nak tengok apa sumber, di mana sumber kisah ni, ada beberapa persoalan dulu yang diletakkan oleh penulis buku ni untuk kita nampak dengan lebih jelas lagi cerita ni apa kesudahan dia. Beberapa persoalan yang menyebabkan kajian ini perlu diperincikan. Antaranya, yang pertama, benarkah Nabi Muhammad pernah bertaruh untuk membawa orang kepada Islam? Okay. Jadi waktu kita dengar cerita tu, sebab dalam cerita ni dia ada macam style unsur perjudian. Dan Nabi ni dalam ajaran yang Nabi bawa, Nabi menentang perjudian tu. Okay.
Jadi Nabi SAW telah menerima tawaran Rukanah ini, maknanya Nabi menerima pertaruhan untuk berdakwah. Okay. Sebab ada sebahagian riwayat mengatakan Rukanah telah bertaruh dengan 300 ekor kambing. Dan bukan sekali dia bertarung dengan Nabi ni, banyak kali dia bertarung dengan Nabi. Okay. Dan yang kedua, persoalan yang kedua, sekiranya Rukanah benar-benar orang yang kuat seperti mana yang digambarkan dan dia masuk Islam, di mana position dia selepas daripada dia masuk Islam? Sebab macam orang lain, contoh Umar Al-Khattab, lepas pada dia masuk Islam, kita sedar dan kita perasan kewujudan watak itu dalam sirah Nabi. Lepas pada tu kita tengok tokoh-tokoh yang lain, contoh Khalid Al-Walid, dia antara orang yang hebat dalam pertarungan, dalam peperangan. Lepas dia masuk Islam, kita perasan nama dia tu ada sebut dalam peperangan. Tapi Rukanah yang kata kuat lebih daripada 10 orang, kekuatan orang biasa ni, kalau kata dia masuk Islam, sunyi sepi, tak ada dengar mana nama dia. Okay. Jadi itu benda, persoalan yang kita kena timbulkan waktu dengar cerita. Dan benda-benda seperti ni perlu dijelaskan, perlu di kempen lagi. Tambah zaman sekarang ni, zaman cerita-cerita yang mengarut masih lagi ada wujud, tapi orang masih lagi nak terima dengan sebab tidak mahu gerakkan akal untuk dia fikir. Gerakkan akal untuk dia berfikir. Untuk dia dengar. Dia dengar satu cerita tu, satu cerita datang, okay, tambah cerita tu disandarkan kepada agama. Adakah benda tu logik untuk diimani, dipercayai? Adakah benda tu make sense, istilah kita, untuk kita percaya semudah itu? Kan kalau tengok ada setengah-setengah orang berceramah ni, dia bawa cerita yang kadang-kadang luar daripada logik kita. Contoh, ada satu penceramah daripada negara sebelah kita ni, dia cerita, dia kata ada satu orang wali ni ataupun habib ni tak pernah tidur selama berapa puluh tahun, 30 tahun lebih. Tak pernah tidur, tuan-tuan. Bukan tak pernah tidur, tuan-tuan boleh bayang orang tak pernah tidur 30 tahun tak pernah tidur, walau sejam pun tak pernah tidur. Sebab apa dia tak boleh tidur? Sebab kalau dia mengiring ke kanan, dia tidur, dia mengiring ke kanan, dia nampak syurga. Tak lena tidur dia. Mengiring ke kiri, nampak neraka. Jadi dia tak boleh tidur. Cuma waktu dengar cerita tu, saya duduk terfikir, kenapa dia tak tidur terlentang? Tidur terlentang tak nampak benda lain dah, ataupun tidur telangkuk terus. Okey. Sebab tak tidur ni satu benda yang problem. Okey. Ada satu cerita di Nepal. Ni bukan cerita wali dalam Islam lah. Di Nepal ni ada satu orang, dikatakan dia ni reinkarnasi kepada Gautama Buddha yang first, yang asaskan Buddha ni. Dia tu ialah reborn, kelahiran semula kepada Buddha. Okay. Muda lagi orang ni. Nama dia Ram Bahadur Bomjom. Nama dia pun semacam lah, tapi dia di Nepal. Okay. Dikatakan dia ni telah bermeditasi, tak makan, tak tidur, tak apa, selama 10 bulan lebih. Mungkin lebih lagi. Dia duduk bertapa di celah akar pokok mana. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube semua. Okay. Dia tak pernah. Tapi yang peliknya, selama 10 bulan tu, dia keluar dengan wajah baru dia, rambut dia panjang. Dan waktu dia bertapa tu, orang ramai pergi tengok dia lah. Dan orang tengok dia memang duduk dalam akar-akar pokok tu. Okay. Dengan keadaan rambut dia dah menggebang apa semua, dengan badan dia pun dah ada naik kulat apa semua lah, dengan sebab tak bergerak tu. Okay. Tapi bila mana dia keluar, rambut dia panjang, dia dah bersih apa semua. Okay. Lepas pada tu dia ada misai, kumis dia tu ada. Okay. Gambar waktu dia duduk betapa tu, rambut je, misai tak keluar. Sehinggalah dia ditangkap oleh polis di Nepal. Kerana apa? Kerana dia terbabit dengan kes sexual harassment, gangguan seksual kepada sebahagian besar orang yang pergi dekat dia. Dan dia sangat kaya lah, tuan-tuan. Okay. Sebab tu tuan-tuan kena tahu, cerita orang tunggang agama ni bukan dalam Islam. Mana-mana agama pun ada. Mana-mana agama. Bila kita dengar cerita pelik tu, wajar untuk diragui pun.
Dan memang itulah metodologi para ulama yang terdahulu. Bila mana mereka nak dengar satu cerita, nak ambil satu cerita, mereka juga menilai dari segi logiknya. Sebab tu ada hadis-hadis yang dipertikai oleh para ulama, walaupun hadis itu duduk dalam kitab-kitab sahih yang merupakan masdar asliyah, iaitu sumber utama dalam periwayatan hadis. Sebab tu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dia petikai satu hadis, kalau tak silap dalam Sahih Muslim, yang mana hadis tu perawi dia semua okey. Perawi dia semua okey, tak ada masalah. Okey. Cuma hadis tu dari segi logik dia kurang logik, menurut kepada kritikan Ibnul Qayyim. Sebab apa dia kata? Hadis tu satu orang isteri Nabi, dia terlewat solat asar sehingga dah habis waktu asar, maknanya dah masuk maghrib. Okey. Di Madinah. Bila mana dah masuk maghrib, mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, aku belum lagi salat asar, aku tak salat asar lagi ni. Okey. Nabi pun berdoa sehingga matahari tu naik balik, jadi asar balik. Hadis tu. Tu dah ada dalam kitab sahih tu. Okey. Jadi dia pun salat asar balik. Salat asar. Jadi hari tu jadi masa mengundur balik. Okay, masa mengundur balik. Okey. Perawi dia semua okey. Perawi dia semua okey. Cuma kata Ibnu Qayyim, sahabat yang perasan isteri Nabi je. Okay. Yang orang lain ni tak perasan. Ibnu Qayyim dia kata, hadis ni walaupun perawi dia okey, dari segi logik dia kurang logik. Sebab apa? Sebab matahari bila mana dah jatuh naik balik ni, mesti semua orang di dunia akan perasan benda tu. Semua orang di dunia akan perasan. Tiba-tiba kita tengok tak ada orang sahabat lain yang riwayat, melainkan dia seorang aja riwayat. Okey. Wajar untuk diragui. Walaupun yang bawa cerita lepas pada sahabat tu okey semua. Okey. Walaupun ada sedikit perbahasan lah hadis ni. Cuma nak kata para ulama dia kritis. Sebab tu kita bila mana kita dengar cerita, dengar satu cerita, kita tak boleh terima secara direct. Bukan kita nak jadi orang yang petikai semua benda. Okey. Tapi dengan akal yang Tuhan beri ni, kita diberi kebenaran untuk berfikir benda tu, supaya kita tak beragama dengan agama yang mengarut. Kalau akal tidak lagi digunakan dengan baik, maka apa fungsi Tuhan memberi akal pada manusia? Dan akhirnya kita akan dibodohkan. Tengok macam Ram Bahadur Bonjong tu yang kata reborn kepada Gautama Buddha tu, ia satu benda yang mengarut. Dan cerita orang yang macam ni bukan kali pertama. Dah lama dah pun. Sebab tu kalau kita baca sejarah, kita akan tengok dalam waktu sebelum Rusia ni dia berubah kepada komunis, pemerintahan komunis ataupun negara republik ni. Rusia ni ialah sebuah negara yang ada sistem beraja. Cuma dia digulingkan. Okay. Saya nak ceritanya, dalam sistem beraja di Rusia ni dia ada satu orang padri. Padri dia nama Father Rasputin. Tuan-tuan boleh tengoklah sejarah. Father Rasputin ni, dia satu orang yang digeruni lah dalam pemerintahan pada waktu itu. Sebab dia ni satu orang yang dikira sebagai ahli agama. Dia satu orang padri. Dia pandai berubat dan dia penasihat pada raja. Cuma masalah Father Rasputin ni, dia ni ada masalah syahwat yang tidak boleh dikawal. Dia tibai semua. Perempuan pun dia tibai, lelaki pun dia tibai. Biseksual punya orang. Okey. Semua kerabat-kerabat di Raja Rusia pada waktu tu telah digauli oleh si Rasputin ini. Sehinggalah bila mana dia mati, orang potong kemaluan dia. Tuan-tuan boleh pergi muzium di Rusia hari ni, orang simpan kemaluan dia. Ni, ini ialah kemaluan yang telah merosakkan semua kerabat di raja. Cuma waktu dia nak menggauli semua orang-orang tu, dia kata wahyu tu datang pada Tuhan suruh menggauli tu. Itu punya bahana punya orang. Okay. Nak katanya keadaan-keadaan seperti ni ataupun benda-benda seperti ni, waktu kita dengar satu orang dia kata, saya kena bersama dengan awak ni sebab apa? Sebab semalam Tuhan hantar utusan suruh bersama. Wajar ke untuk kita percaya orang macam ni? Tak wajar untuk kita percaya. Okay. Cuma nak katanya manusia bila mana cuma tak dinafikan lah. Sebab Rasputin ni pun dia pandai. Dia nak bodohkan raja, dia bagi kawan tu bahan candu dulu, dadah dulu, apa semua dia bagi. Itu dalam sejarah dia lah. Okay. Cuma nak katanya dalam Islam pun benda tu boleh berlaku. Dalam Islam pun benda tu boleh berlaku. Sebab tu kalau kita tengok
saya duk kesian tengok satu orang pendakwah Al-Fadhil Ustaz Ahmad Ikram di MRM yang Fidah Wong tu, dia ada buat satu pendedahan berkenaan dengan satu lagu M. Nasir yang lama dah. Besi kersani yang laluan cakra-cakra dalam badan manusia. Okey. Yang ni yang dipegang oleh sebahagian orang-orang yang terlibat dengan ilmu bela diri, persilatan apa-apa semua. Okey. Bila mana dia terangkan bahawasanya dalam tubuh badan manusia ni ada kepercayaan cakra ni, benda tu datang pada Hindu, orang kutuk dia macam-macam. Sebab lagu tu M. Nasir dah menyanyi lama dah pun. Baru ada orang petikai. Okey. Sebenarnya kalau kita tengok, benda tu ialah benda yang memang ada dalam agama Hindu. Dan kajian tu dah dibuat. Cuma kajian tu tak dibuat sangat oleh orang agama, dia dibuat oleh orang lain. Okey. Kalau di Malaysia ni, antara yang buat ialah orang-orang yang belajar dalam bidang sejarah. Cuma orang-orang bidang sejarah ni dia tak kuliah masjid. Tu masalah dia. Okey. Dia duk buat kertas kerja tu. Kalau tuan-tuan baca kajian-kajian di UKM di mana-mana dalam bab asimilasi Hindu dan Islam selepas daripada orang Melayu menerima Islam, benda tu ada dan benda tu tak dapat dinafikan dari segi sejarahnya. Tak dapat dinafikan. Okay. Cuma orang marah teruk lah. Orang marah teruk sebab orang rasa macam benda tu tak dapat diterima. Cuma nak katanya, itulah keadaan masyarakat kalau dia dah lama terima benda tu dan dia tak pernah petikai, maka dia akan jadi macam tu lah. Dan benda ni pun memang satu kesempatan yang elok untuk orang-orang yang ada dasar penjajahan ni. Sebab tu British waktu dia datang ke tanah Melayu kita ni tahun 1902, permulaan awal, saya ada baca 2-3 hari lepas, dia ada satu orang kata apa, penyelidik kolonial, istilah yang digunakan, R.O. Winstead. R.O. Winstead ni tahun 1902 dia datang ke tanah Melayu. Sampai 1935 dia buat kajian tentang apa? Sufi, Bomoh dan Melayu, ilmu hitam Melayu. Dia tulis buku. Dia buat kajian. Dia masuk dalam perpustakaan yang ada di istana di hampir semua negeri lah. Dan dalam istana-istana dia simpan buku-buku mantra lama dan manuskrip Melayu yang lama yang mengandungi unsur ilmu hitam yang lama apa semua. Dia buat kajian dan dia orang boleh tengok latar masyarakat kita secara umum dan pengaruh daripada Hindu dan Buddha. Ada orang dia nak nafi, dia nak kata orang Melayu kita ni tak pernah jadi Hindu, jadi Buddha pun. Sebab dia kata Melayu ni dia datang daripada anak-anak Nabi Ibrahim nama Qanturah. Qanturah tu kan dah agama Hanif Ibrahim. Sebab tu ada orang kata Sungai Batu di Sungai Petani Merebuk tu, tempat orang buat besi tu, dia kata itu ialah bukti orang Melayu kita ni beragama Hanif. Ini wallahu alam, saya pun tak tahu. Cuma saya nak katanya macam-macam lah orang ni dia nak flow kan supaya kita orang Melayu ni tak pernah sesat. Sebenarnya cerita agama ni akan dikacau, benda tu dah berlaku lama dah pun. Masyarakat Arab, sebab apa Tuhan hantar Nabi Muhammad ni? Sebab selepas Nabi Ibrahim dan anak dia menyebarkan agama tauhid dan lama dia orang tak bertemu dengan wahyu apa semua, akhirnya kerosakan tu akan datang. Okay. Dan benda tu tak dapat dinafikan pun. Di mana-mana zaman, mana-mana proses pun benda tu pasti akan berlaku. Okay. Balik pada cerita Rukanah bin Abdi Yazid yang kata bertarung bergusti dengan Nabi ni. Sumber yang pertama ialah dalam kitab Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, iaitu hadis yang diriwayatkan an Abi Al-Hasan Al-Asqalani an Abi Ja'far bin Muhammad bin Rukanah an abihi anna Rukanah sara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fasara'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rukanatu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna farqa ma bainana wa bainal musyrikin al-amaimu 'ala al-qalanisi. Terjemahan dia, Qutaibah melaporkan kepada kami bahawa Muhammad bin Rabi'ah melaporkan kepada kami bahawa Abul Hasan Al-Asqalani daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah daripada ayahnya, sesungguhnya Rukanah telah bergusti dengan Nabi lalu baginda berjaya mengalahkannya. Ini riwayat dalam Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi. Okay. Rukanah berkata,
lepas Nabi berjaya kalahkan Rukanah kata, aku mendengar pada Nabi kata waktu dah selesai, dah kalah dah ni. Okey, maknanya dia dah jatuh dah. Nabi kata, inna farqa ma bainana, sesungguhnya beza antara kita, wa bainal musyrikin, dan juga orang-orang yang sembah berhala ni, penyembah berhala ni, al-amaimu alal qalanisi, iaitu memakai serban di atas kopiah. Okey, tiba-tiba masuk yang tu. Okey, sebab kalau kita tengok dalam kebanyakan sumber, pertama daripada Sunan Tirmizi, yang kedua Sunan Abi Daud, dan seterusnya dalam Mustadrak As-Sahihain, dan selain daripada tu dalam Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabus Sami' oleh Khatib Al-Baghdadi. Okay, kesemuanya dia datang dalam bab nama dia Kitabul Libas, bab pakaian. Dia tak fokus pada cerita bertarungnya Nabi dengan Rukanah tu. Dia fokus pada perkataan Nabi. Nabi kata, beza kita dengan orang kafir ni, beza kita dengan yang sembah berhala ni, yang sembah berhala ni al-amaimu alal qalanisi, mereka itu serban di atas kopiah. Okey, hadis ni lah yang orang duk tala ke Saudi sekarang ni tak betul. Sebab kalau tuan-tuan tengok orang Saudi sekarang ni, dia pakai kepiah duk atas ke serban duk atas? Serban duk atas, kepiah duk dalam. Okey, sebab tu yang geng-geng kata, ni betul ni, Wahabi tak betul ni. Okay, dia datang pada ni. Okey, sebenarnya nak baca hadis bagi nak kena faham dulu. Nabi kata hadis ni Nabi kata beza antara kita dengan orang kafir ialah orang kafir dia pakai kepiah bawah serban atas. Kepiah bawah serban atas. Okey. Ianya nak menunjukkan kepada kita ini ialah pakaian khusus bagi orang-orang musyrikin, dan ianya menjadi syiar bagi orang kafir pada waktu itu. Dan bila mana dah habis syiar itu, maka ianya balik pada hukum asal. Hukum asal balik. Sebab ada hadis Nabi suruh kita semua ni solat dengan pakai kasut. Datang masjid ni sepatutnya kena pakai kasut tadi langsung. Jangan duk buang. Sebab hadis tu Nabi sebut beza antara orang Islam dengan Yahudi. Orang Yahudi solat tak pakai kasut, orang Islam solat pakai kasut. Sekarang ni kita duk solat tak pakai kasut. Sebab apa? Sebab Yahudi sekarang ni dia solat, dia pakai kasut balik. Dia duduk dalam sinagog dia. Okey. Poin dia, apa saja yang menjadi kebiasaan satu bangsa yang tak betul ini, ataupun kebiasaan orang kafir ni, kita tak pakai. Contoh hari ni, apa yang haram orang Islam pakai? Orang Islam haram pakai kain ihram warna oranye. Tak boleh. Sebab dia menyerupai pakaian Sami Buddha. Yang tu tak boleh. Yang tu yang kita nak kena faham. Okey. Ataupun kita pakai serban sama macam orang Sikh. Tapi ramai orang nak pakai jenis macam tu. Tu problem dia. Walaupun taklah sama macam Sikh tu. Okey. Maknanya nak pakai serban boleh, jangan pakai pakaian yang menjadi syiar agama orang. Tu saja. Okey. Bukanlah makna kata larangan ini lekat sampailah ke sekarang. Bukan. Bila mana kaum tu dia dah berubah, dia punya personality dia, maka kita pun tak ikut cara dia. Contoh hari ni, Yahudi tak pakai tai lasan macam zaman dulu. Tai lasan ni macam kain, macam serban juga, dia letak atas kepala dia. Sekarang Yahudi yang ada di Palestin apa semua ni, dia orang dah pakai topi yang Eropah punya style. Cuma beza dia orang hari ni, dia orang pintal rambut kat tepi tu. Ataupun dia orang pakai kepiah yang kecil tu, yang selit dengan klip di kepala dia. Yang tu Islam tak pakai. Sebab itu ialah syiar agama dia orang. Syiar agama dia orang. Dan kita akan tahu yang pakai ni ialah orang agama ni. Jadi kita tak pakai. Kita tidak memakainya. Okey. Jadi dalam kitab Sunan Tirmizi dan juga dalam Jami' Tirmizi dan juga dalam Sunan Abi Daud ni, dia nak fokus pada Nabi suruh kita berbeza dalam semua bab dengan orang Kristian. Dan juga apa-apa sajalah agama-agama apa. Sebab itulah para ulama bersungguh-sungguh menyuruh kita berbeza dengan orang Kristian lain. Kalau kita hari Christmas pakai topi merah macam Kristian ke, di mana beza kita dengan Islam? Sebab tu kalau kita tengok baru ni orang duk cakap tentang benda ni lah, duk cakap tentang perkara ni, isu nak sebut Merry Christmas ke tak sebut ke, yang pastinya
Tak sebut itu lebih selamat daripada cari jalan nak bagi boleh sebut. Tak sebut lebih selamat. Tak sebut boleh selamat. Tambah pula kita ni ialah sebuah negara yang majoriti Muslim. Sebab kalau kita tengok fatwa-fatwa ulama di Eropah, ulama Islam di Eropah, untuk orang-orang Islam di Eropah, mereka sendiri pun hampir ke semua fatwanya, walaupun ada fatwa yang agak ringan sikit, hampir ke semua fatwa mereka larang sebut Merry Christmas tu, melainkan mereka hanya benarkan untuk sebut semoga bergembiralah dengan perayaan kamu. Itu yang boleh untuk orang Islam di Eropah yang duduk dalam komuniti majoriti Kristian. Majoriti Kristian. Okey. Dan kita ni, komuniti kita, kalau kita di Perlis ni, tak ada alasan yang kuat untuk kita nak sebut juga Merry Christmas. Kristian berapa kerat yang kita jumpa sehari? Yang ramainya Islam saja. Okey. Jadi hukum asal itu terpakai balik pada kita, iaitu kita tak sebut benda tu. Okay. Kalau bab pakaian pun Nabi suruh beza, takkanlah kepada perkataan benda-benda yang boleh menjustifikasikan kita bersetuju dengan apa yang diorang buat, maka benda tu kita tak buat lah. Kita tak lakukan. Okay. Masuk hari Deepavali tertentu, kita pun sama tabur beras atas jalan juga. Itu problem lah. Itu problem benda tu. Okay. Nak bahas dari segi tabur beras tu adakah dia datang pada Hindu atau tidak, tu cerita lain. Cuma apa-apa saja perayaan yang kata apa yang orang boleh justify, maknanya orang tu dia justify benda tu. Sebab tu ada sebahagian para ulama dia bahas tentang orang-orang tertentu yang dia pergi majlis agama-agama tertentu lalu dikalungkan bunga. Ini juga benda perbahasan. Orang politik dia terpalik benda ni. Ini benda yang tak boleh. Nak kata geng mana pun, bendera warna apa pun. Okay. Since dia menang, dia pergi dekat kawasan tu, sampai kawasan tu kalung bunga dia pakai lah juga. Okay. Ini satu benda yang walaupun ada orang dia nak cari pendapat. Yalah, dah sebab kawan dia dah jadi yang berhormat dah. Jadi dia kena cari pendapat yang ringan. Okay. Cuma nak katanya ialah hukum asalnya. Sebab saya sendiri tengok Tuan Guru Ni Abdul Aziz Ahmadi hidup. Dia antara orang yang banyak bersama dengan agama-agama lain. Tapi saya tengok dia tak ada lah gambar. Wallahualam yang saya tak jumpa, tak tahu. Tak ada lah gambar dia pergi majlis mana-mana orang bagi bunga tu, dia bagi tengkuk dia untuk disarung juga. Dia tak buat benda tu. Dia duduk semeja, boleh bincang dengan geng-geng siang apa semua, dia boleh. Sami apa semua. Cuma untuk ditanda, dicalik, didai sekali, dia tak terima benda tu. Ada orang dia bermudah-mudah dalam bab ni. Dia sangat bermudah-mudah. Mana dia pergi, dia pun 3 line juga macam kawan tu. Okay, ini benda-benda yang tak sepatutnya. Maknanya Nabi suruh kita berbeza dan Nabi sangat menjaga. Bukan Nabi suruh kita benci agama lain. Benda tu tak, memang dilarang oleh Islam. Cumanya Nabi suruh kita biar ada beza. Sebab dia orang pun sendiri, orang yang bukan Islam pun sendiri, mereka pun ada sikap tak mahu nak menyamakan diri dia orang dengan Islam. Sebab tu kita takkan tengok mereka tu sendiri jarang pakai baju Melayu, walaupun baju Melayu tak ada kena-mengena pun dengan agama Islam. Tapi sebab dia orang tahu yang pakai baju Melayu ni lah orang Islam yang pergi masjid, dan dia orang tak nak nampakkan dia orang tu macam pro Islam. Sebab tu dia orang akan pergi kepada sampai kes tak nak tulisan Jawi, sebab dia tahu tulisan huruf Arab itu ada esen keislamannya. Sebab dia orang tak nak benda tu. Okay. Ada orang-orang yang faham. Tiba-tiba kita nak toleran dengan agama ataupun amalan-amalan dia orang. Jadi benda-benda seperti itu perlu dilihat sekali lagi lah. Cuma hadis-hadis cerita rukanah ni, biasanya dia tak fokus pada rukanah tu. Dia fokus kepada isu kata Nabi. Bila mana Nabi dah selesai bertarung dengan kawan tu, Nabi kata beza kita dengan Islam, yang dia orang ni serban duduk bawah, duduk atas pada kepiah. Dan kita lain, kita pakai dengan cara imamah, iaitu dililit saja. Okey. Saya tak nak baca riwayat-riwayat yang lain. Cuma ada satu riwayat yang agak panjang dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibnu Katsir. Yang ni dia datangkan riwayat yang panjang sikit lah. Yang ni yang kata riwayat, orang kata apa, datang pokok pun semua tu. Okey. Cuma kita nak terus pergi kepada, orang kata apa, pendapat ulama mengenai status hadis ini. Okey. Imam Tirmizi selepas membawakan hadis tersebut di dalam kitab Jami'-nya, beliau akhirnya memberi komentar,
hadis ini gharib. Dia sebut hadis ini gharib dan sanadnya tidak kuat. Kami tidak mengenali siapakah Abul Hasan Al-Asqalani yang meriwayatkan cerita ni. Dan kami tidak mengenali siapakah anak Rukanah itu, yang dikatakan Rukanah yang bertarung dengan Nabi. Kemudian Al-Mubarakfuri yang mensyarahkan kitab Sunan Tirmizi, iaitu Tuhfatul Ahwazi, dia kata daripada Abul Hasan Al-Asqalani, Al-Hafiz mengatakan dalam Taqribut Tahdzib, iaitu Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau seorang yang tidak dikenali, manakala pernyataan daripada Abu Ja'far bin Muhammad bin Rukanah, Ibnu Hajar menyatakanlah kitab At-Taqrib, beliau juga merupakan seorang yang majhul, tak dikenali, nama-nama yang tak dikenali. Pernyataan Imam Tirmizi iaitu dalam hadis yang dah kita dengarkan tadi, ianya sebagai gharib, dan ia juga telah disebut oleh Imam Abu Daud, ianya tidak kukuh sanadnya, kerana di dalam sanad tersebut terdapat 3 orang yang tidak dikenali sebagaimana yang diketahui. Walaupun hadis-hadis ni adalah kitab Sunan Abi Daud, adalah kitab Tirmizi, kita kena tahu hadis tu dia bukan jadi hadis bab, hadis yang menyokong kepada hadis tu. Sebab poin dia lah nak beritahu kita kena beza dengan orang kafir pada pakaian. Bukan nak fokus pada cerita betul Nabi tu bergusti dengan Rukanah tu, bukan yang tu. Cuma nak ambil syahid ataupun pernyataan yang sama daripada hadis itu. Itu kena tengok metodologi penulisan dululah, penulisan kitab-kitab hadis tu. Okey. Kemudian perbahasan dia, siapakah Muhammad bin Rukanah? Muhammad bin Rukanah ni siapa? Sebab banyak hadis-hadis ni dikatakan datang daripada jalur daripada Abul Hasan Al-Asqalani dan juga Muhammad bin Rukanah. Abul Hasan Al-Asqalani tu bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, tu orang yang berbeza. Cuma perawi kepada hadis tu nama dia Abul Hasan Al-Asqalani. Beliau adalah watak utama yang meriwayatkan kisah ini. Justru amat penting untuk kita mengenali siapakah watak ini sehingga mudah untuk kita menentukan kualiti dan kedudukan hadis serta kisah yang terkenal ini. Inilah metod yang terpenting digunakan oleh alim ulama khususnya dalam bidang hadis untuk menentukan darjat sesuatu hadis. Okey. Pertama, tengok apa yang disebutkan dalam kitab As-Siqat yang dikarang oleh Abu Hatim Muhammad bin Hibban bin Ahmad At-Tamimi Al-Busti. Dia kata Rukanah bin Abdi Yazid bin Hashim bin Abdul Muttalib bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah. Tengok nama tu macam sama dengan nasab Nabi. Dikatakan beliau pernah bergusti dengan Nabi. Walaupun begitu, pada sanad pernyataan ini ada masalah. Maknanya riwayat tentang Rukanah ni, kata Ibnu Hibban dalam kitab dia As-Siqat, dia kata tidak dikenali dan tidak diketahui betul ke tidak Rukanah itu. Adakah watak ini betul-betul wujud dan cerita ni betul-betul berlaku? Sebab tu kita akan tengok kesan daripada cerita ni. Pertama, kita akan nampak tadi persoalan yang dah kita timbulkan, adakah Nabi dalam berdakwah dia sanggup bertaruh untuk dapatkan mad'u dia, untuk dapatkan orang terima? Maknanya Nabi akan sahut benda tu. Nabi tak akan berdakwah dengan cara seperti ini. Jawapannya, Nabi tak akan berdakwah dengan cara seperti ini sebab ianya bertentangan dengan apa yang disebut dalam Quran, iaitu dalam surah Yusuf ayat 108, Allah Ta'ala kata qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah ini jalan aku seru kepada Allah Ta'ala dengan bukti-bukti daripada wahyu. Bukan tunjuk siapa kuat. Sebab tu dulu ada satu orang kata apa, tarikat mana dah meninggal pun. Okay. Bila mana orang fatwakan dia sesat, dia marah kepada orang yang fatwa dia sesat. Dia kata kalau nak tahu siapa sesat, kita naik atas bukit, terjun, tengok siapa mati dulu. Tengok dia punya kayu ukur dia. Penat dia punya kayu ukur dia tu. Tengok siapa mati dulu. Okey. Samalah macam orang kata apa yang berlaku kepada Syekh Ahmad Didat waktu dia berdebat dengan Kristian ni. Kristian kata ada satu video lama lah. Okey. Kita nak tengok siapa betul siapa salah. Okey, kita bagi minum racun. Siapa mati dulu, dia tak betul. Ini cara orang kata apa, nak menentukan siapa betul siapa salah dengan cara yang bukan cara betul untuk menentukan. Dia fakta, dia kena sebut hujah. Bukan bertanding siapa lagi kuat. Sekarang ni bukan acara nak bergusti sekarang ni.
Okey. Sekarang ni acara kita ialah nak tengok siapa hujah kuat, lebih betul, lebih tepat dengan apa yang Tuhan sebut. Okey. Itu point dia. Sebab tu benda yang kalau kita tengok dia berlaku kekacauan seperti itulah. Okey. Dan itu yang pertama. Yang kedua, daripada hadis ni, golongan-golongan yang orang kata apa? Over dengan ilmu bela diri ni, sini dah dia nak cari point, nak kaitkan Nabi ni dia adalah ilmu bela diri dia. Lepas tu dia nak kata silap dia betul, silap orang lain tak betul. Itu point dia. Dia kata silap kami ni mari daripada pergerakan yang Nabi bertarung lawan Rukanah ni lah. Silap orang lain jah ada kunci Kelantan je, kita bukan kunci Kelantan, kunci Mekah kita pakai. Okey, dia nak pakai buah tu. Sedangkan ilmu bela diri ni bergantung pada budaya orang tu. Bergantung pada budaya. Kalau di negara Arab, fokus dia orang lebih kepada kemahiran lawan pedang dan juga kemahiran memanah. Tempat kita ni lain. Orang lebih pada guna keris, tombak apa semua macam tu. Okey. Dia tak boleh berkait sebab bela diri ni berbeza-beza. Bela diri bukan melambangkan agama. Tidak bermakna kita sebagai seorang Islam, kita hanya kena pandai silat. Kungfu tak boleh pandai sebab kungfu tu majoriti Cina. Kita tak boleh pandai Muay Thai sebab Muay Thai ni Siam, Buddha, tak boleh. No. Since kalau benda tu selamat daripada unsur-unsur yang tidak mensyirikkan Allah Ta'ala, gerakan tu mai pada budaya mana pun, kita boleh belajar untuk bela diri dan benda tu tak salah pun. Okay. Cuma benda ni akan diambil kesempatan. Sebab tu para ulama dia menyerang sekeras-kerasnya penyebaran hadis palsu. Sebab hadis palsu ni dia akan buka ruang-ruang untuk orang tu kuatkan apa yang dia nak pada diri dia. Apa yang dia nak pada diri dia. Kemudian Imam An-Nawawi sebut dalam Tahzib Al-Asma' wal Lughat, dia kata dalam hadis pergaduhan Nabi dan Rukanah yang disebut dalam Sunan Abi Daud dan Tirmizi dalam Kitabul Libas tetapi ianya mursal, At-Tirmizi mengatakan sanadnya tidak kuat dan dalam periwayatannya ada perawi yang tak dikenali. Imam An-Nawawi kemudian mendakwa riwayat yang menunjukkan kisah perkelahian beliau dengan Nabi adalah dhaif. Beliau berikut adalah pernyataan beliau dan hadis tentang pergaduhan adalah dhaif. Banyak lagi lah, saya tak nak sebut semualah. Imam Az-Zahabi pun dia bawa sini, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Taqribut Tahzib pun ada. Semuanya ada. Maknanya buku ni lengkap dia cerita. Cuma saya nak kata cerita ni dah masyhur diceritakan. Dulu dia ada satu buku macam buku yang jadi panduan untuk orang berceramah lah. Buku tu dah lama dah. Saya ingat dulu di rumah saya ni ada banyak siri buku ni. Kisah lelaki dan perempuan dalam Al-Quran. Siri 1, siri 2, siri 3. Cuma buku tu dia banyak hadis-hadis yang palsu dibawa dalam buku tu. Antaranya lah cerita pergaduhan Rukanah ni. Saya duk dengar cerita Rukanah ni lama dah saya dengar. Sehinggalah saya buka satu radio IKIM, ada satu orang penceramah terkenal, dia cerita balik cerita ni. Okey, waktu dia cerita tu bukan dia nak cerita tu tak betul. Dia cerita tu dia nak tunjuk Nabi ni satu orang yang kuat, melebihi daripada kekuatan manusia biasa. Wallahu alam, ada sebahagian riwayat menunjukkan bahawasanya para nabi ni Allah Taala beri kekuatan melebihi daripada orang biasa. Cuma dalam ceramah yang dia duduk sebut dalam radio tu, dia kata sebab itulah kalau kita tengok pedang Nabi ni tak mampu diangkat oleh orang lain. Dia pergi ke situ lah. Pedang Nabi ni orang lain tak boleh angkat, melainkan Nabi seorang. Lepas tu dia kata pedang Nabi ni berat dia hampir 1 tan. Dahsyat tuan-tuan. Pedang Nabi tu sama berat dengan kereta. Kereta Saga 1.3 tan. Itulah berat pedang Nabi. Nabi angkat sebelah je. Lepas tu nak libah orang lagi. Okay. Cerita tu nak bagi thriller memang syok dengar. Maknanya kalau dia jadi pengarah filem memang menang box office lah cerita dia tu. Okay. Cuma nak katanya ini ialah benda-benda yang tidak disebut. Wallahu a'lam, kalau betul berat pun wallahu a'lam. Tapi yang pasti baju besi tu memang berat lah. Yang Nabi dan para sahabat pakai untuk perang. Dalam perang Uhud Nabi pakai 2 lapis baju besi. Maknanya nak tunjuk pada kita bahawasanya pakaian tu berat. Dari segi berat zaman dulu dengan zaman sekarang, berat lah. Sebab zaman dulu besinya lebih tumpat apa semua dan pembuatannya lebih padat lagi lah. Cuma nak bawa pada cerita-cerita yang dah pergi kepada kemelampauan itu perlukan pendetilan akademik dan penghujahan. Kesimpulan dia, tidak syak lagi kisah pergaduhan yang berlaku antara Rasulullah dengan Rukanah itu diriwayatkan melalui sumber yang lemah dan tidak boleh dipercayai.
Kelemahan kisah ini secara rumusnya disimpulkan kepada beberapa poin. Yang pertama, terdapat perawi yang tak dikenali bernama dengan Abul Hasan Al-Asqalani dan juga Muhammad bin Rukanah bin Abdu Yazid Al-Mutallibi. Yang kedua, terdapat unsur yang meragukan, iaitu wujud pertaruhan macam perjudian antara Rasulullah dengan Rukanah, sedangkan benda itu mustahil. Nabi akan buat benda itu dan ianya boleh mencalar kesucian dakwah. Yang ketiga, terdapat ramai ulama, Ibnu Hibban, At-Tirmizi, An-Nawawi, Az-Zahabi, As-Sakhawi yang menolak kesahihan cerita ni, dan ianya lebih daripada 10 orang yang bercakap tentang benda ni. Dan yang keempat, meskipun begitu tidak dinafikan wujud sahabat Nabi yang bernama Rukanah yang terkenal dengan hadis berkaitan penceraian. Bukan isu bertarung ataupun bergusli ni, isu penceraian, isu lain. Okey. Namun ia tidak dikaitkan dengan pergaduhan baginda dengan Nabi SAW. Kesimpulannya seperti mana yang telah diterangkan oleh Al-Quran, Rasul yang mengajak ke arah Islam dengan menggunakan dalil ala basiratin, bukannya menggunakan kekuatan fizikal. Nabi bukan orang yang nak tunjuk dia betul dengan dia pukul orang ataupun dia takutkan orang. Okey. Kekuatan fizikal hanya digunakan dalam medan perang sahaja, tidak digunakan di medan dakwah. Itu benda yang kita kena tahu. Okey. Jadi alhamdulillah selesailah kita untuk cerita yang ketiga ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada perbahasan yang lain. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.